Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Saudara-saudari, sahabat-sahabiah, muslimin muslimat, mudah-mudahan kita semua pada malam ini dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Az-Zuhaili, yang mana kita masih lagi dalam surah An-Naba juzuk Amma, dan kita masih dalam tajuk pedoman hidup dan hukum hakam daripada ayat yang telah kita baca sebelum daripada ini. Yang mana dalam kuliah kita yang lalu kita telah baca poin yang kedua itu, iaitu 3 perkara besar yang amat dahsyat akan berlaku pada permulaan kiamat. Jadi pada malam ni kita masuk perenggan yang ketiga, betul kan? Perenggan yang ketiga, Allah Ta'ala menceritakan perihal orang-orang yang bernasib malang. Allah dahulukan penceritaan tentang mereka dari penceritaan mengenai orang-orang yang beroleh kebahagiaan. Kerana tema utama surah ini adalah menampilkan semacam ancaman, iaitu dengan dinyatakan bahawa neraka Jahannam merupakan tempat tinggal yang disediakan untuk golongan taghut atau tyranny yang melampau dalam kekufuran, dan tempat golongan yang melampau melakukan kezaliman di dunia. Neraka juga sebagai tempat musuh-musuh Allah diintai dan diperhatikan, sehingga mereka memasuki neraka yang merupakan tempat tinggal dan titik kesudahan bagi mereka. Sidang hadirin mukminin, saya akan bawakan huraian kepada apa yang disebut dalam perenggan yang ketiga ini di bawah tajuk pedoman hidup dan hukum hakam. Sebagaimana yang kita baca sebentar tadi, surah yang kita baca ini sebenarnya dia ada dua-dua sekali, iaitu berkenaan dengan penceritaan tentang ancaman, dan pada masa yang sama ada tentang kebahagiaan. Tetapi diutamakan, didahulukan ancaman, kerana tema utama surah ini ialah untuk menzahirkan ancaman terhadap golongan yang melakukan kezaliman dan juga terlibat dengan taghut. Sebagaimana yang kita sebut sebelum ini, ada surah-surah yang digandingkan, dan ada dalam satu surah yang sama ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menceritakan kedua-duanya. Syurga pun Allah Ta'ala cerita, neraka pun Allah Ta'ala cerita, kan? Nikmat pun Allah Ta'ala cerita, kan? Bala, bencana, azab pun Allah Ta'ala cerita. Jadi surah yang kita baca pada malam ini, dia menceritakan kedua-duanya, tetapi didahulukan dengan ancaman. Maka dalam poin yang ketiga itu diceritakan tentang bentuk ancaman yang dikenakan kepada
mana-mana golongan yang terlibat dengan taghut dan yang golongan yang melampaui batas. Dan di antara ancaman itu ialah dengan menyebut neraka Jahannam. Jadi pada malam ni fokus kita ialah ancaman neraka Jahannam, supaya kita mengetahui dengan jelas apakah bentuk ancaman tersebut. Kita jangan baca sekali lalu. Bila kita baca, kita tengok neraka Jahannam, oh kita tahu neraka Jahannam. Tetapi kita tidak tahu secara detail, kan? Kita tidak tahu secara terperinci. Maka pada malam ni kita cuba huraikan sedikit tentang ancaman neraka Jahannam itu, supaya sedikit sebanyak ada kesan yang baik kepada kita, khususnya dari segi ketakutan kita untuk melakukan dosa, kan? Supaya kita ada rasa bimbang kalau kita melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini, sebagaimana yang tuan-tuan boleh lihat, ada beberapa istilah yang dikaitkan dengan neraka. Jadi kita nak tahu istilah-istilah ini dan apa beza di antara istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Yang pertamanya ialah istilah jahim, neraka jahim. Yang keduanya adalah neraka Jahannam, neraka Jahannam. Kan kita orang-orang Melayu, kita selalu sebut neraka Jahannam, pergi Jahannam, kan? Neraka Jahannam yang mana neraka untuk orang-orang kafir. Sesiapa yang masuk ke dalam neraka Jahannam, dia tidak akan keluar selama-lamanya. Sejauh mana benar dakwaan itu, sejauh mana benar kefahaman kita itu. Jadi ini yang kita nak lihat, istilah-istilah yang digunakan oleh Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian istilah laza, yang keempatnya sa'ir, yang kelimanya saqar, yang keenamnya hutamah, dan kemudian hawiyah. Baik, maka apabila kita lihat kepada istilah-istilah ini, kita dapati bagaimana Allah Subhanahu wa taala memang menggunakan istilah itu, kan? Ianya bukannya istilah yang direka-reka untuk dinamakan kepada neraka. Contohnya ialah surah Al-Infitar ayat yang ke-14. Surah Al-Infitar ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innal fujjara lafi jahim. Dan sesungguhnya, wa inna, dan sesungguhnya, al-fujjar. Al-fujjar mana orang jahat, orang yang derhaka, orang yang buat jenayah, orang yang buat dosa, itu fujjar, kan? Wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang-orang yang derhaka itu lafi jahim, mereka benar-benar berada dalam neraka jahim. Jadi para ulama mengatakan bahawa setiap nama, kan, setiap nama ataupun istilah yang dinisbahkan kepada neraka, dia membawa maksud yang tertentu. Dan antara maksud yang tertentu itu ialah supaya kita mendapat gambaran apa dia bahayanya, apa dia bentuk kerosakan, dan apa dia bentuk azab yang dijanjikan yang ada dalam neraka itu. Jadi bila kita lihat nama-nama ini, kita sebagai orang yang mengaji, kita sebagai orang yang ada minat untuk mengetahui tentang apa yang akan berlaku kepada nasib kita di hari akhirat nanti, sekurang-kurangnya kita ada persediaan. Sekurang-kurangnya kita ada persediaan untuk kita melangkah ke alam barzakh, kan, ke alam barzakh yang merupakan permulaan kepada alam akhirat. Jadi antaranya ialah yang disebut oleh para ulama ialah neraka jahim, sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Infitar ayat yang ke-14. Baik, apa dia yang disebut sebagai neraka jahim? Iaitu maksudnya ialah al-jahim
fil lughatil arabiyyah, dalam bahasa Arab, dari segi bahasa dia dengan maksud tempat yang sangat panas. Jahim maksud dia ialah tempat yang sangat panas. Maka ta'ajjaja naruha, maksud dia ialah api dia tu sangat panas. Jadi kita ni tuan-tuan sekalian, bila disebut neraka jahim yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada golongan fujar, maka kita nak kena tanya diri kita ni, kita termasuk golongan mana? Kita tengok di kalangan yang ramai-ramai ni, kan, di kalangan manusia yang ramai-ramai ni, kita ni duduk dalam golongan mana? Di kalangan orang yang dipanggil sebagai kaki buat dosa, ataupun kita termasuk di kalangan orang yang disebut sebagai kaki masjid, kaki surau, kaki mengaji, orang minat agama, kaki semayang, atau kita dikenal sebagai kaki apa? Tuan-tuan, untuk seseorang tu dapat gelaran, kan, dia dapat gelaran kaki bola. Orang yang tengok bola sekali-sekala, setahun sekali, orang tak panggil kaki bola, betul tak? Orang tak panggil kaki bola. Ada di kalangan sahabat-sahabat yang pernah tengok saya main bola, kan, nampak lari pun tahu dah ustaz ni tak biasa main bola. Kan? Macam tu lah. Setakat main bola sekali-sekala, orang tak panggil kaki bola. Kaki mengaji, tuan-tuan, kalau setahun sekali nampak muka dekat masjid, orang tak panggil kaki mengaji. Kaki masjid, kalau setakat hari raya, hari Jumaat baru datang masjid, orang tak panggil kaki masjid. Kaki mengaji, kaki surau, kaki masjid ni orang yang memang sentiasa datang ke masjid, ke surau, ke tempat mengaji. Sama dengan kaki maksiat yang kata al-fujjar. Kaki maksiat ni tuan-tuan, kalau kita sekali-sekala buat maksiat, saya bukan nak suruh tuan-tuan pandang ringan kepada dosa, bukan, tapi supaya tuan-tuan faham istilah. Kalau kita hak jenis sekali-sekala buat dosa, mudah-mudahan kita bukan orang yang sentiasa buat dosa, insya-Allah. Kita tak dikenali sebagai kaki dosa. Kita arak pun kita tak kenal yang mana satu botol arak. Orang tak panggil kita kaki minum. Judi, kita tak boleh nak beza pun sport toto tu apa dia, Magnum tu apa dia, Pan Malaysian Pool tu apa dia, kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak pernah berjudi. Maka kita, orang tak panggil kita kaki judi, walaupun mungkin adalah 2-3 kali kita berjudi. Mungkin 2-3 kali kita buat dosa, tapi dengan sebab jarang sangat kita buat dosa, kita tak dikenali sebagai kaki maksiat, kaki buat dosa. Maka kita kena cek diri kita. Apakah kita ni termasuk di kalangan orang yang kaki maksiat atau kaki apa? Jadi al-fujar, orang yang suka buat dosa, orang yang bergelumang dengan dosa, yang suka langgar hukum Allah Ta'ala, la fi jahim, mereka ni berada dalam neraka yang Allah Ta'ala guna istilah jahim. Dan jahim itu merujuk kepada api dia yang sangat panas. Jadi bila kita dengar Al-Jahim ialah satu tempat neraka yang sangat panas ataupun tempat yang sangat panas, apa tindakan kita? Apakah kita tak peduli? Kita ambil mudah? Take for granted? Kita buat tak tahu? Atau kita ambil benda ni seriously? Itu terpulang kepada diri kita, sama ada kita nak ambil benda tu serius ataupun tidak. Kalau kita tidak ada ilmu, maka kita tak akan pandang benda ni sebagai serius, sebab kita tidak ada knowledge, kita tidak ada pengetahuan. Tapi kalau kita ada ilmu, maka kita akan nampak benda tu bahaya. 2-3 hari ini duk cakap pasal banjir, tuan-tuan. Saya orang Kelantan. Di Kelantan, tempat saya tu, tuan-tuan, banjir dengan sebab air hujan je.
Kecuali orang yang dekat sungai tu cerita lain lah. Tapi saya, rumah mak saya ke, rumah ayah saya, kampung ayah saya ke, dua-dua tempat ni, kampung ayah saya, kampung mak saya sama. Banjir dengan sebab air hujan. Kita dari kecil sampai kita dewasa, dalam kepala kita banjir tu air hujan. Hujan lebat, banjir. Hujan tak turun, tak banjir. Jadi bila nak beli rumah di Tasik Gelugor, tengok rumah tu sebelah dengan bendang. Kenapa? Masuk Ketuk Bedu tu, Tasik Gelugor tu tuan-tuan, kena lalu ikut bendang. Kita tengok nama sebelah tu pun air melintas. Risau dah kita. Air melintas. Nama pun air melintas. Ni kacau ni. Melintas besar pun ada, melintas kecil pun ada. Dua-dua ada, kecil dengan besar. Tanyalah pakcik belakang rumah. Kan? Tanya tak pakcik belakang rumah. Pakcik, saya nak beli rumah ni. Rumah banglo yang sebelah dengan sekolah Ustaz Fahmi tu. Banjir tak sini? Pakcik tu kata, 60, saya ingat lagi perkataan dia. 60 tahun pakcik duduk sini, tak banjir, dia kata. Pakcik tu kata 60 tahun, tak banjir. Kita pun confident, pegang kata-kata pakcik tu macam Sahih Bukhari. Kan, percaya sungguh. Kan, dah pakcik tu kata tu, pakcik duduk sini tak pernah tenggelam. Rumah pakcik je ayat naik sikit, dia kata. Tempat dia tu memang rendah. Tempat rumah pakcik ni memang tenggelam sikit, tapi tempat yang apa ni, banglo tu dia kata tak ada. Dia kata 60 tahun. Tuan-tuan nak kata apa lagi? 60 tahun. Tak pernah banjir, nak kata apa? Sebab tu saya kata Sahih Bukhari, tahap dia Sahih Bukhari. Kita pun belilah punya yakin tuan-tuan sekalian. Tapi qadarullah ataupun qadarullah, kan, takdir Allah Ta'ala tenggelam. Kan? Tenggelam. Baru 2-3 tahun duduk, beli situ 2-3 tahun tenggelam. Yang kata takdir itu adalah kehendak masyiah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana kita sebagai hamba kita nak kena terimalah. Baik. Nak bagi tahu kepada tuan-tuan, saya orang Kelantan, duduk kat pejabat. Hujan sikit sangat, isteri telefon, abang, kena balik cepat. Ayak dah naik. Saya duduk tengok kat luar, naik macam mana, hujan tak ada apa semua. Kita orang Kelantan dah besar dengan hujan, bau banjir. Mana ada banjir tanpa hujan? Tapi dah isteri dah takut sangat, kita balik lah. Kan, balik, tinggal pejabat balik. Tengok-tengok di Tok Bedu tak ada hujan pun. Tapi air longkang duk naik. Kan? Air longkang naik. Hujan tak ada. Hujan tak ada. Saya pun dengan gaya wakil rakyat pusinglah taman tu dengan payung semua. Isteri marah kat kita. Dia kata, jangan duk jadi wakil rakyat. Dia kata ni, selamat anak dulu. Dia kata, selamat anak. Kita gaya wakil rakyat, duk pusing dulu. Kita tak ada rasa takut. Sebab apa tidak ada rasa takut? Sebab tidak ada ilmu. Kita dah biasa hujan lebat baru banjir. Itu yang kita biasa. Jadi sahabat-sahabat saya yang belah di Shah Alam, yang kata Ulu Langat, duk cerita benda sama. Sebahagian daripada mereka tidak ada ilmu pasal banjir yang macam tu. Tengok hujan tak ada, biasa sangat, hujan sikit saja tempat dia tu. Tapi yang hujan hak lebat tempat lain. Maka air tu naik dengan tiba-tiba, mereka tidak ada persediaan. Bukan mereka tak mau pindah, tapi mereka tidak ada ilmu. Dia tak tahu benda yang berlaku. Dengan keadaan graviti, kan, bulan apa semua, maka berlaku pertembungan dengan pelbagai faktor geografi dan sebagainya. Maka itulah yang sebagaimananya tuan-tuan tengok. Jadi ini yang kita nak kena tahu. Jadi bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan kepada kita jahim, maka kita sebagai hamba, kita kena ambil berat. Kita kena ambil berat, ambil peduli. Jahim tu apa? Jangan duk baca, duk belek, tak ambil tahu pun. Tak ada minat untuk mengetahui pasal apa ada tempat Allah Ta'ala guna perkataan Jahannam. Kenapa ada tempat Allah Ta'ala guna perkataan Jahim? Kenapa ada tempat Allah Ta'ala guna perkataan Saqar dan sebagainya? Mesti ada sebab. Maka ini yang kata ilmu, yang kita sebagai hamba kita kena belajar. Kan? Kita kena ambil peduli tuan-tuan sekalian. Jadi jahim dengan maksud ancamannya adalah dalam bentuk azab api yang sangat panas. Dan ancaman ini dikenakan kepada al-fujjar.
Jadi apa tindakan kita lepas kita tahu dah, kita dah dengar dah perkataan ini, kita dah dengar perkataan jahim, kita dengar perkataan fujar. Apa tindakan kita? Takkan tidak ada tindakan. Maka antara tindakan kita ialah pastikan kita tidak termasuk di kalangan golongan yang dikenali sebagai al-fujjar. Itu cara dia. Saya selalu buat perbandingan. Kalau tuan-tuan tak boleh makan seafood, sebab kalau makan seafood nanti gaut, apa tindakan tuan-tuan? Jangan makanlah. Betul tak? Kalau dah tahu gaut, makan juga tu makna dia apa? Maknanya saja cari penyakit. Kan? Saja cari penyakit dah tahu dah. Dah kena banyak kali dah. Gaut apa ni? Makan seafood gaut. Makan seafood gaut contohnya lah, kan? Saya pun tak tahu sebab saya tak pernah kena, alhamdulillah. Tapi kalau itu yang benda yang berlaku, jangan makan. Itu maksudnya. Kita tahu dah kalau kita lambat makan gastrik, lambat makan gastrik. Maka apa tindakan kita? Makanlah. Doktor kata apa? Kena makan banyak kali tapi sikit-sikit sebagai contoh. Maka tindakan kita apa? Makan banyak kali tapi sikit-sikit. Itu tindakan kita. Jadi jahim, Allah Ta'ala dah bagi tahu kepada kita. Jahim, api dia sangat panas. Maka kita nak masuk ke dalam api yang sangat panas. Kita tak mau. Kita rasa takut. Maka apa tindakan kita? Allah Ta'ala sebut fujar. Maka kita jangan biarkan diri kita termasuk di kalangan fujar. Yang kedua, Allah Ta'ala menyebut perkataan jahannam. Jahannam, kan? Iaitu apa yang disebut sebagai yang difahami jahannam ialah telaga yang sangat dalam. Kalau kita nak faham perkataan jahannam itu, dia adalah telaga yang sangat dalam. Baik. Untuk kita faham tentang jahannam, maka antaranya ada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah? Abu Hurairah kata, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza sami'a wajbatan faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tadruna ma hadha qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam qala hadha hajar rumiya bihi fin nari منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. Abu Hurairah kata, kami ni dulu pernah duduk bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu dia kata, masa dia kunna ma'a Rasulillah, dia kata masa dia duduk dengan Nabi ni, dia kata idza sami'a wajibatan, dia kata bunyi benda jatuh. Bunyi benda jatuh. Apa makna benda jatuh, tuan-tuan? Benda yang daripada atas, bila dia jatuh ke bawah, bunyi itu, itu yang bunyi yang didengar oleh Abu Hurairah bersama-sama dengan para sahabat ketika mana mereka bersama-sama dengan Nabi. Tuan-tuan, benda-benda gaib ini ada ketikanya Nabi seorang yang nampak atau Nabi seorang yang dengar, sahabat-sahabat tak nampak dan tak dengar. Kan sebanyak kita duduk mengaji kan, kita mengaji hadis, benda-benda gaib ni ada ketikanya Nabi je tiba-tiba bercakap pasal benda tu, sahabat tak tahu apa pun. Tapi ada juga ketikanya sahabat boleh tengok dan menyaksikan benda tersebut. Contohnya hadis Jibril alaihissalam. Kan Jibril datang dan sahabat nampak Jibril tu dalam bentuk satu orang lelaki yang pakai serba putih, kan, yang tidak ada kesan debu, tak ada kesan berjalan jauh, yang kita duduk mengaji kan? Hadis tu kan sama dengan yang ni, sama dengan yang ni, hadis ni. Yang mana hadis ni, tuan-tuan sekalian, satu benda gaib, tetapi Allah Ta'ala menghendaki benda itu ataupun kejadian itu didengar oleh sahabat-sahabat yang ada bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka apa yang mereka dengar? Mereka dengar benda yang daripada atas jatuh ke bawah, dan benda jatuh itulah yang didengar oleh sahabat bersama-sama dengan Nabi. Maka bila terdengar sahaja suara itu ataupun bunyi tersebut, Nabi tanya, "Tadruna ma hadza?" Nabi tanya, "Tadruna ma hadza?" Kamu tahu ke benda ni apa? Tadruna ma hadza? Kamu tahu tak benda tu apa? Kamu semua tahu tak apa dia benda ni yang bunyi tu? Qala qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Lalu sahabat kata, kami Allah dan Rasul sahaja yang lebih mengetahui. Maka apa kata Nabi? Nabi bagi explanation, Nabi bagi tahu apa benda tersebut. Nabi kata hadza hajar, kan, itu ataupun ini adalah batu. Hadza hajar, ini adalah batu, rumiya bihi finnar. Nabi kata batu itu dilemparkan finnar, ke dalam neraka, mundu sab'ina kharifa, sejak 70 tahun yang lalu, fahuwa yahwi finnaril an hatta intaha ila qa'riha, sehinggalah batu tu dia sampai ke, orang kata, dasar telaga tersebut sekarang ni. Tuan-tuan, Jahannam dalam hadis ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan Jahannam itu dalam bentuk betapa dalamnya neraka Jahannam, sehingga kan bagaimana Nabi illustrate kedalaman neraka Jahannam itu. Nabi bagi tahu 70 tahun yang lalu dilemparkan batu, sekarang baru dengar. Saya tidak tahu apa perasaan tuan-tuan, tapi saya percaya ramai di kalangan kita dia ada perasaan yang sama. Kita, tuan-tuan, boleh kata kebanyakan lah, majority, kan, majority ataupun ramai di kalangan kita mempunyai perasaan yang sama. Bila kita duduk tempat tinggi, kita rasa apa? Gayat. Kita rasa takut. Kita rasa macam nak jatuh, kan? Kita macam-macam perasaan itu ada, kan? Macam-macam perasaan itu ada. Tak ramai di kalangan kita yang dia boleh steady je. Tak ramai. Kebanyakan daripada kita, dia akan rasa takut bila dia duduk di tempat tinggi dan dia tengok ke bawah. Yang kita tengok ke bawah, tuan-tuan sekalian, hari ini hanyalah 30 tingkat, 40 tingkat, 50 tingkat mungkin, ataupun siapa yang sampai di Burj Dubai, Burj Khalifa dan sebagainya tu, tuan-tuan boleh tengoklah dengan ketinggian. Tuan-tuan pergi ke tower Menara Jam, kan, siapa yang dah naik ke atas boleh tengok ke bawah. Ada masa dia rasa cantik, ada masa dia takut, rasa macam nak jatuh dan sebagainya. Yang tu, tuan-tuan sekalian, kalau jatuh agak-agak berapa tahun baru sampai ke bawah? Mungkin tak sampai 10 minit, tak sampai, saya tak tahulah berapa minit, kan. Tapi sekejap saja jatuh ke bawah, mati. Hukum adat kata mati. Yang ni, tuan-tuan sekalian, yang Nabi cerita kepada kita, apa tujuan Nabi cerita ni? Tujuannya supaya kita rasa takut. Kita tidak tahu kalau ada di antara kita bila mendengar bagaimana Nabi menghuraikan, menggambarkan Jahannam tu, batu dilontarkan ke bawah sampai 70 tahun baru sampai, kalau kita tak rasa apa-apa. Sebab tu, tuan-tuan sekalian, berapa ramai di kalangan manusia, datanglah bencana yang macam mana sekalipun, tidak cukup untuk menginsafkan dia. Tidak mengubah apa-apa. Kita baca cerita zaman dulu, banjir Nabi Nuh. Kita baca zaman dulu, kampung Nabi Lut dihujani dengan azab bencana oleh Allah Ta'ala, diterbalikkan, dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Bukan sahaja diceritakan oleh kitab suci agama Islam, Al-Quran, malah ia juga disebut dalam Holy Scriptures agama lain.
Soal kita tak setuju agama itu memang benar, tetapi semua cerita-cerita itu ada. Tuan-tuan boleh tengok sekarang ni, benda tu memang disebut. Dalam kitab suci agama lain pun disebut. Tapi adakah itu menggerunkan semua orang? Tidak. Dia menggerunkan sebahagian orang yang ingin mengambil iktibar, tetapi tidak menggerunkan sebahagian yang lain. Sama sebagaimana tsunami yang berlaku, menakutkan sebahagian daripada kita dan tidak menakutkan sebahagian yang lain. Banjir yang berlaku sekarang, kan? Banjir dalam negara kita ni tuan-tuan bukan sekali, bukan dua kali, dah banyak kali. Banyak kali. Sepanjang kita hidup ni, banjir ni boleh kata tiap-tiap tahun dia berlaku. Tapi adakah dia menggerunkan semua orang? Jawapannya tidak. Dia hanya menggerunkan sebahagian orang dan tidak menggerunkan sebahagian yang lain. Tuan-tuan, berapa ramai di kalangan kita bila menyaksikan benda-benda yang menakutkan, itu cukup untuk mengubah kehidupan dia. Berapa ramai? Bila dia menyaksikan benda yang menakutkan, maka kadar kekerapan dia datang ke masjid, ke surau, tunduk, akur, sujud, rukuk kepada Allah semakin bertambah. Berapa ramai? Yang ramainya tuan-tuan sekalian tidak mengubah apa-apa. Bukan kata semakin banyak baca Quran, bukan kata semakin banyak sedekah, bukan kata semakin banyak tolong orang, bukan kata semakin banyak meninggalkan maksiat. Tak. Ramainya, majoritinya ialah tidak mengubah apa-apa. Dia tak ada rasa takut kepada perkara-perkara tersebut, walaupun ia sangat dahsyat kepada mereka yang mengalaminya. Tuan-tuan, ada di kalangan kita yang trauma. Kita tak payah cerita benda yang jauh sangat. Siapa di kalangan kita yang pernah accident, kemalangan, kan? Contoh mudah, Penang Bridge. Tanyalah siapa-siapa yang pernah accident dekat Penang Bridge. Lepas tu, sehari lepas tu, seminggu lepas tu, nak bawa kereta kat Penang Bridge tu, dia trauma, kan? Dia terasa-rasa macam nak accident. Macam tu lah. Dia ada perasaan tu. Jadi kita, tuan-tuan sekalian, berapa ramai di kalangan kita, bila kita mengetahui kisah-kisah macam ni, dia datang perasaan takut kepada azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiganya ialah istilah laza, kan? Sebab apa? Sebab neraka yang menyala-nyala. Nampak api tu dia menyala-nyala, kan? Nampak api tu menyala-nyala. Yang tadi suhu dia, kan, dia sangat panas. Yang ni pula kita nampak dengan mata kita, dia menyala-nyala. Dan kita tahu bahawa azab dalam pelbagai bentuk. Azab dalam pelbagai bentuk. Tuan-tuan tak pernah kena tangkap di polis, tuan-tuan tak tahu. Sebab tuan-tuan semua orang baik-baik. Cuba tuan-tuan tanya orang yang pernah kena tangkap. Siapa-siapa yang pernah kena apa orang kata, didera oleh pihak-pihak yang tertentu sebagai contoh. Cuba tuan-tuan tanya. Siapa yang pernah dikurung oleh orang jahat sebagai contoh. Cuba tanya. Dia, tuan-tuan sekalian, sama ada tuan-tuan ditahan dengan cara yang sah mengikut undang-undang, ataupun tuan-tuan ditahan oleh penjenayah, dia punya perasaan tu dia datang macam-macam. Sebab apa? Sebab yang pertamanya, keadaan kita. Di setengah-setengah tempat, tuan-tuan tak dibenarkan pakai pakaian biasa. Tuan-tuan kena buka semua pakaian yang biasa ni. Dia ada pakaian yang khas. Yang tu saja pun, tuan-tuan sekalian, dah memberi tekanan kepada jiwa kita, perasaan kita. Itu belum kita cerita tentang makanan yang kita makan, yang diberikan kepada kita. Belum kita cerita yang kita nampak kelam, gelap dalam bilik tersebut, ataupun hanya satu lampu sahaja yang diberikan kepada kita tanpa tingkap, dan kita tidak tahu siang atau malam. Ini semua azab. Ini semua benda yang menyeksakan. Belum kita cerita tentang suhu dalam bilik tahanan tersebut.
Gabungan semua ni tuan-tuan sekalian, dia menekan kita. Dia menjadi satu azab. Maka sebab itu ladha dia adalah satu azab dalam bentuk kita nampak api itu menyala-nyala. Tuan-tuan jangan duk tengok menyala tu macam menyala dekat dapur tu. Bukan menyala macam tu tuan-tuan. Ni menyala api neraka. Kan api neraka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'arij ayat yang ke-15 dan hingga 18. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'aw'a. Sekali-kali tidak dapat, sesungguhnya neraka itu adalah ladha, api yang marah, api yang menyala-nyala, yang menggelupas kulit kepala, yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling dari agama, serta mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya kerana tidak mau mengeluarkan zakat. Jadi ini antara bentuk ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala kepada manusia-manusia yang tertentu yang dia kumpulkan harta dan dia tidak mau mengeluarkan zakat, infak, kan, sebagaimana yang diperintahkan oleh agama. Dia nak kaut harta tu dekat dia je. Cuba tuan-tuan bayang, orang yang simpan harta, dia bertimbun harta dia dan punya kedekut tu sampai nak keluar zakat pun tak mau. Saya minta maaf nak sebut kepada tuan-tuan, okay. Ada orang dia tanya macam mana dia nak bayar zakat, sedangkan semua duit dia guna. Dia kata semua duit dia guna. Zakat ni tuan-tuan berapa banyak? Zakat berapa banyak? Siapa yang pernah bayar zakat dia tahulah. Zakat ni tuan-tuan bukan kata kita ambil gaji kita 2.5% terus bagi zakat. Tak, bukan macam tu. Zakat ni contoh zakat pendapatan bagi sesiapa yang nak bayar zakat pendapatan lah, kan. Walaupun kita akui zakat pendapatan tu ada khilaf di kalangan para ulama, cuma fatwa dalam negara kita zakat pendapatan wajib. Jadi saya ambil contoh zakat pendapatan. Soal tuan-tuan setuju ataupun tidak dengan saya dengan hukum zakat pendapatan, tak apalah, itu kita bincang kemudian. Tapi untuk tujuan kita bincang malam ni, saya ambil zakat pendapatan tu sebagai contoh. Zakat pendapatan tuan-tuan 2.5%, 1/40. Bukannya gaji tuan-tuan 10,000, tuan-tuan kena keluarkan 2.5% daripada 10,000. Bukan macam tu. Dia tolak dulu, kan, perbelanjaan peribadi, nafkah untuk isteri, untuk anak, tolak semua. Tolak tu, tolak untuk mak ayah. Mak ayah bagi berapa? 200 ke, 500 ke, 1000. Tolak semua. Lepas dah tolak semua, barulah ambil 2.5% daripada baki tu. Tapi janganlah duk tolak sekali dengan sport ring. Sport ring tu tak kira. Ni sport ring pun nak masuk juga. Orang kita tuan-tuan dengan Allah Ta'ala ni dia punya kedekut tu, dia nak masuk juga sport ring. Tu luxury, benda-benda nak mewah, nak seronok, dia tak kira yang tu. Hak kira ni benda keperluan. Benda-benda keperluan, benda hak wajib. Tolak semua. Berapa je tinggal, kan? Berapa je tinggal? Hak tinggal tu lah 2.5%. Tuan-tuan nak lebih jelas, pergi dekat pusat zakat masing-masing, tuan-tuan boleh check, tengok cara kira dia. Bukan banyak pun. Cuba tuan-tuan bayang, orang yang enggan membayar zakat, dia ada emas, dia ada pendapatan, dia ada perniagaan, tapi dia punya kedekut tu tak mau keluar zakat, maka dijanjikan dengan neraka seperti ini. Itu belum kita cerita orang yang kaya dengan sebab dia ambil hak orang. Ni, sekarang ni musim banjir kan? Mangsa banjir. Cuba tuan-tuan duk baca semua cerita-cerita tu. Saya baca cerita tu tuan-tuan sekalian, rasa nak marah ni. Rasa geram. Betapa kita manusia ni tuan-tuan sampai hati duk ambil bantuan yang patut sampai kepada mangsa banjir, tapi mangsa banjir tak dapat apa-apa.
ataupun hanya dapat sikit saja. Pasal apa? Ni orang tengah, duduk tengah jalan ni, duduk kau sikit-sikit seorang. Daripada hak atas turun ke bawah 10%. Hak bawah ni pula ke bawah pula 10% pula. Lah kali baki hak kat mangsa ni berapa dapat? Itu yang kadang-kadang bila diberikan allocation peruntukan yang besar, tapi yang sampai kat bawah dapat benda hak murah-murah. Saya minta maaf tuan-tuan, saya bukan nak hina siapa-siapa kan? Tapi saya nak bagi contoh supaya tuan-tuan mudah faham. Saya pergi satu tempat. Tempat tu dia, bila saya nak balik dari kuliah, tempat tu dia bagi saya beras 5 kilo. Beras 5 kilo. Saya pun ambil lah. Ada orang tahu ni beras kat mana ni. Kan? Ambil lah beras tersebut. Sampai kat rumah, plan duk kata nak buat apa beras ni, sebab saya ni bukannya kaya sangat, tapi makan beras mahal lah. Kan? Kita kalau bukan basmati kita tak makan. Kita basmati je, standard kita basmati. Tengok beras ni, alamak murah sangat beras ni. So saya duk bincang dengan isteri saya kata tak apalah, sebab nak berkumpul adik-beradik kan, di Port Dickson, bawalah beras ni ke sana. Hari nak bertolak tu duk fikir pula, takkan kita nak jamu ke adik-beradik kita benda hak murah. Kita makan brand tertentu, kualiti yang tertentu, mana yang tinggi. Tapi kita nak bawa beras, berkumpul adik-beradik bawa beras hak murah. Tak sampai hati tuan-tuan. Kita tak sampai hati. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, berapa ramai orang yang bekerja dengan YB, bekerja dengan menteri, bekerja dengan pemimpin-pemimpin. Tapi dia sebagai orang keliling ni, dia ambil kesempatan. Sehingga menyebabkan barang yang patut sampai kepada orang bawah ni benda yang berkualiti. Tapi sebab orang tengah ni duk kaut masing-masing, aku ambil sikit, hang ambil sikit, orang tu ambil sikit, menyebabkan yang sampai dekat orang bawah ni nak makan pun tak tergamuk. Sebab nampak sangat murahnya benda tu. Ini contoh tuan-tuan sekalian. Kita jangan buat perangai macam ni. Sebab setiap benda yang kita ambil, yang kita makan, tak kiralah kita namakan dia persen ke, kita panggil dia commission ke, kita apa kita namakan sekalipun, tapi kalau diambil secara illegal, secara bertentangan dengan undang-undang, yang bertentangan dengan hukum agama, maka itu akan menyebabkan neraka Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Kan kita minta lindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada neraka yang dipanggil sebagai sa'ir. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, sekiranya kami mendengar atau memikirkan peringatan itu, nescayalah tidaklah kami termasuk ke dalam penghuni, termasuk di kalangan penghuni neraka sa'ir yang menyala-nyala. Kemudian satu lagi saqar. Sebab apa nama dia saqar? Kerana dia menyebabkan jadi hangus. Nama dia saqar kerana dia boleh menyebabkan penghuni neraka itu hangus sebab dia tersangat panas. Ini disebut di dalam surah Al-Muddathir ayat 42 hingga 47. Ma salakakum fi saqar qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Apakah yang memasukkan kamu ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, kami kerana kami dahulu tidak termasuk di kalangan orang-orang yang mengerjakan solat, dan kami juga tidak memberi makan kepada orang miskin, dan adalah kami membicarakan yang batil bersama dengan orang-orang yang membicarakannya, dan adalah kami mendustakan hari pembalasan hingga datang kepada kami kematian. Perangai orang yang mendustakan hari pembalasan itu, tuan-tuan sekalian,
yang tak percaya kepada hari pembalasan, dia tak yakin, dia ada ragu-ragu dan dia tolak pasal hari pembalasan, antaranya ialah dia tidak suka memberi makan kepada orang miskin. Dia tak peduli. Sebab tu yang kita sebut tadi kan, kalau ada malapetaka, ada bencana, orang susah, jangan sekali-kali kita ada perasaan sampai hati nak ambil hak orang. Jangan. Kita dah ada gaji dah, setengah-setengah pegawai kerajaan tu dah ada gaji dah. Dah ada allowance masing-masing dah. Kan pegawai-pegawai khas, pembantu menteri ke apa, masing-masing dah ada pelbagai kemudahan. Keretanya, allowance telefonnya, apa lagi yang nak? Kan? Pergi keluar negara, hotel tanggung, semua tanggung. Apa lagi nak? Oh, tak cukup tuan-tuan, tak cukup. Dia nak ambil juga hak rakyat. Ini orang yang ada sifat yang macam ni, maka dia akan berhadapan dengan ancaman seperti ini. Na'udzubillah. Kan? Na'udzubillah. Dan juga orang yang tidak sembahyang. Siapa yang tidak sembahyang, maka ancamannya adalah neraka saqar. Dan neraka saqar, apa dia saqar? Dia akan menghanguskan. Na'udzubillah. Dia akan menghanguskan penghuni neraka tersebut. Kemudian hutamah. Kan neraka hutamah, kalla la yumbadhanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Sekali-kali tidak, kalla, sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutamah. Dan tahukah kamu, wa ma adraka mal hutamah, tahukah kamu apa dia hutamah? Allah Ta'ala kata narullahil muqadah, iaitu api yang disediakan oleh Allah Ta'ala yang dinyalakan. Kemudian akhir sekali hawiyah, kan, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Dan ada pun orang yang ringan timbangan kebaikannya, dia nak timbang amal baik dia tu ringan, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Apa tahukah kamu, wa ma adraka ma hiya, kamu tahu tak apa dia neraka hawiyah itu? Kan, narun hamiyah, iaitu api yang sangat panas. Jadi ini adalah ancaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan sambung berkenaan dengan keadaan manusia yang diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuliah kita yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.